الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan barisan sedang hadirin hadirat, hadirin muslimin, hadirat tak ada ya, hari ini lelaki saja. Hadirin muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul pada tengah hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan solat Jumaat berjamaah, dan dalam kita menantikan waktu solat yang sedikit lagi akan masuk, maka ada kiranya kita berkongsi sedikit ilmu pengetahuan untuk kita sama-sama hayati dan amalkan dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin, mukminin, muttaqin. Alhamdulillah kita telah pun masuk ke tahun baru 2024. Maknanya tuan-tuan semakin meningkat umur dan ada yang mungkin menyambut hari jadi yang ke-60, ke-70, ke-80, ke-20, tak kira berapa umur anda. Tapi ingat tuan-tuan, dengan tuan-tuan meraihkan hari jadi tuan-tuan, sebenarnya kita juga kena ingat semakin pendek umur kita, sebab mati kita itu telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mati itu memang pasti akan berlaku. Tinggal bagaimana, di mana dan bagaimana ia akan berlaku kepada diri kita. Jadi kita berdoalah supaya kita diakhirkan diri kita dalam keadaan yang baik. Dalam doa kita jangan tinggal Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu permohonan kita pada Allah supaya mati kita dalam keadaan husnul khatimah dan janganlah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin, sebenarnya dengan hari ini saya nak kongsi sedikit ya, satu perkara tentang doa. Allah menyebut ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mudah-mudahan aku perkenankan. Kalau doa tak perkenan, maknanya pasti ada perkara yang menghalang, dan perkara itu yang kita perlu jauhi. Ya, mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Kadang-kadang kita tak sabar, baru doa hari ini, esok nak kena makbul. Kenapa tak makbul? Bila mula doa? Baru semalam. Baru semalam, hari ini nak makbul. Tuan-tuan, orang Palestin tu dah lebih 75 tahun dijarah dengan orang Israel. Doanya tak makbul lagi untuk supaya bebas daripada Israel. Sejak tahun 1948. Kalaulah ada individu yang lahir pada ketika itu, maknanya sekarang umur dia sudah 75 tahun. 75 tahunlah dia hidup dalam keadaan di depan mata dia peperangan, kematian. Sampai umur 75 tahun dia berdoa supaya diberi kebebasan. Tapi tak muncul lagi kebebasan. Adakah mereka berputus asa? Tidak, mereka tak berputus asa. Pertolongan Allah masih lagi belum tiba. Kalau 75 tahun mereka boleh sabar, kita baru doa sebulan 2 bulan dah tak sabar dah. Tak makbul pun. Wah, tipu ni Allah ni. Cakap makbul tapi tak makbul. Ya? Kita kena fikirkan. Dan di sini saya ingin berkongsi tentang adab berdoa atau cara berdoa. Seperti mana dijelaskan dalam Bayan Linnas, tulisan mantan mufti wilayah
Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau ada menjelaskan dalam tulisannya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan air. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan air tersebut. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Ya Allah, kau ampunilah Ubaid Abi Amir sehingga aku terlihat putihnya ketiak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda meneruskan berdoa, Ya Allah, kau jadikanlah dia di hari kiamat antara orang yang terbaik daripada kalangan manusia. Hebat insan ini yang bernama Ubaid bin Abi Amir. Nabi doakan. Nabi doakan kepada beliau supaya diletakkan di kalangan orang-orang terbaik di akhirat besok. Persoalan di sini ialah ketika mana beliau mengangkat tangan untuk berdoa, maka dikatakan nampak ketiak baginda yang berwarna putih. Kita ni kalau angkat nampak ketiak warna apa? Ketiak tuan-tuan warna apa? Hitam. Hitam memang hitam atau bulunya warna hitam? Allah, kita ni bulu tak dipotong. Ya? Hitam kotor. Tapi Nabi tiaknya berwarna putih. Di dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan baginda ketika berdoa. Di samping itu juga terdapat hadis lain yang menunjukkan bahawa Allah SWT malu kepada hamba-Nya yang mengangkat tangan memohon kepadanya. Allah malu kalau hamba-Nya dah berdoa dan balik dengan tangan kosong. Seperti mana daripada hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Mulia. Malu jika seseorang lelaki itu mengangkat kedua tangannya kepadanya serta memulangkannya dalam keadaan kosong dan tidak membawa hasil. Allah, seboleh-bolehnya Allah nak makbulkan doa kita. Disebut malu kalau kita berdoa balik dalam keadaan tangan kosong. Lepas tu Allah sebut, doalah kamu, mudah-mudahan aku perkenankan. Cuma pastikan perkara-perkara yang menghalang daripada doa itu makbul, kita jauhkan. Supaya mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Di dalam Tuhfah Al-Ahwazi dikatakan bahawa terdapat banyak hadis-hadis sahih yang jelas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam satu ceramah, seorang ustaz yang terkenal lah, saya dengar dia menyebut bahawa ketika Nabi berdoa, Nabi menunjukkan kepada sahabat bagaimana Nabi menuju doa itu ke arah langit. Tidak dijelaskan adakah tangannya direnggang atau dirapatkan atau separas mana pun tidak dijelaskan. Cuma dalam keadaan yang biasa mengangkat tangan menghadap langit. Cuma dalam keadaan tertentu ketika mana doa yang sangat penting, sangat mustahak, maka Nabi akan angkat tangan tinggi sehingga nampak ketiaknya yang berwarna putih. Pada waktu-waktu biasa Nabi doa dalam keadaan yang biasa saja. Maknanya kita doa, angkatlah tangan tuan-tuan, ya. Walaupun tak ada jelaskan mesti rapat atau mesti jarak. Tapi dalam keadaan angkat tangan. Ini keadaan doa, Allah. Tangannya di atas paha. Ataupun pegang dagu. Mana punya ajaran pegang dagu? Bila nak habis imam ni panjang sangat doanya. Allah. Tapi itulah adab doa. Kita angkatlah. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa-doa kita itu. Jadi kesimpulan dalam bayan linnas, mengangkat
tangan ketika berdoa adalah termasuk dalam adab-adab berdoa, kerana ia menunjukkan tanda kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah serta dijadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang terbaik, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah lagi ya? Baik, minta maaf sebab saya ni sepatutnya hari ini pada sekiranya orang lain tiba-tiba tak datang. So saya segera Google sajalah ya mana yang saya dapat. Kurang-kurang kita dapat berkongsi ilmu pada tengah hari ini. Jadi saya nak sikit kongsi juga pada tengah hari ini satu perkara. Bila mana ada persoalan, adakah Islam itu hanya pada zaman Nabi Muhammad ataupun sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baik. Sebab sebelum ni ada satu berlaku keadaan di mana orang bertanya, Ashabul Kahfi itu adakah orang Islam ataupun Kristian? Ya. Jadi sedikitlah saya ingin kongsikan, ya. Bila ada pihak yang mengatakan bahawa mereka itu adalah Islam, maka boleh diterima hujah tersebut. Sebab beberapa ayat Quran menjelaskan bahawa nabi-nabi sebelum ini juga adalah beragama Islam. Antaranya ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, serahkan diri kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku serahkan diri tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Nabi Ibrahim menjawab, aslim, Islam. Okay. Ayat yang kedua, daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Sebut situ, wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam agama Islam. Ayat ini merujuk kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Yang ketiga, daripada surah apa yang tak sebut, tapi ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah ia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi ia seorang yang tetap atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah, dan ia pula bukanlah dari orang-orang yang musyrik. Ya? Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan orang Nasran, bukan orang Kristian, dan bukan orang musyrik, tetapi dia adalah orang Muslim. Ya? Hanifan muslima. Ayat yang seterusnya, daripada surah Az-Zariyat ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
fama wajadna fiha ghairu baitim minal muslimin. Sesudah diperiksa, maka di utusan kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut. Ya, baitim minal muslimin. Muslim pada zaman Nabi Lut. Dan ayat terakhir daripada surah Yunus yang bermaksud, saya pendekkan sebab masa dah tak cukup. Surah Yunus ayat yang ke-83 yang bermaksud, Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah kepada diri kepadanya, dan betul kamu orang-orang, dan jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Dalam ayat itu disebut watawakkalu in kuntum muslimin. Cerita kepada kaum Nabi Musa. Wallahu alam, cukup untuk dengar ini. Jadi bagian ayat ini menunjukkan bahawa nabi-nabi kita terdahulu adalah Muslim, seperti mana yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asirah, bila menjelaskan bahawa sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, agama yang dibawa adalah agama Islam. Semua nabi-nabi dan rasul membawa ajaran yang sama, akidah yang sama. Tak mungkin risalah tauhid pada kita Nabi Adam adalah berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada kesinambungan antara nabi-nabi dan rasul. Wallahu alam. Mudah-mudahan memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan, dan saya tutup dengan kalimah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله أكبر الله أشهد 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 الله لا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua.
Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk kewajipan memelihara keluarga. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan di awal khutbah ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang kasar, bengis layannya. Mereka tidak menerhaka kepada Allah terhadap setiap perkara yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap setia melaksanakan segala yang diperintahkan. Ayat tersebut menjelaskan betapa beratnya tanggungjawab suami atau bapa yang mesti dilaksanakan agar keluarga yang telah dibina akan sentiasa dirahmati Allah dan terhindar dari perkara yang boleh merosakkan kebahagiaan keluarga. Sebagai seorang ketua dalam sebuah keluarga, kitalah yang menentukan hala tuju ahli keluarga kita, sama ada bakal menghuni syurga atau menerima azab neraka di akhirat kelak. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Sesungguhnya setiap daripada kalian semua ialah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sedarkah kita menjadi seorang suami atau bapa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ahli keluarga kita, sama ada suami, isteri, ibu bapa atau anak-anak, semuanya mempunyai nilai tersendiri dan Islam menuntut kita untuk menunaikan kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap mereka. Menurut Ibnu Al-Munzir, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, ajarkanlah diri kamu dan keluarga kamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Ayat ini juga secara tidak langsung menggesa para suami agar mempelajari perkara fardu yang diwajibkan agar dapat memberikan bimbingan yang baik kepada ahli keluarga. Oleh itu, sebagai ketua keluarga, juga pastikan setiap ahli keluarga kita diberikan perhatian sepenuhnya dalam perkara-perkara yang berikut. Pertama, mengutamakan pendidikan agama dan akhlak mulia. Penekanan dalam soal pendidikan agama terutamanya beretikad dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mempelajari dan mengamalkan syariat Islam serta berakhlak mulia seperti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penting agar kita tidak ada ahli keluarga yang terlibat dengan sebarang ajaran sesat yang merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Individu yang berakhlak mulia dapat membentuk ahli keluarganya hidup berkasih sayang, tolong menolong, hormat menghormati dan mengutamakan sikap toleransi. Kedua, kewajipan memelihara isteri dan anak-anak. Institusi keluarga merupakan tunjang kepada kesinambungan rantaian manusia dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Andai sebuah keluarga itu benar-benar menurut acuan dan kehendak Islam yang tulen, maka ia akan menghasilkan generasi baru Islam yang unggul. Namun jika sebaliknya, keadaan keluarga yang porak-peranda, haru biru, kacau bilau dan tiada hala tuju, pastinya kelahiran generasi Muslim akan terencat dan terbantut. Lantaran itu, Allah SWT menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Peringatan paling penting ialah supaya berpegang teguh dengan akidah Islam
dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dipesan oleh seorang bapa contoh yang bernama Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Ketiga, menghidupkan suasana agama Islam dalam rumah tangga. Sebagai ketua keluarga, kita sewajarnya menyedari bahawa keindahan, ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga sudah pasti dapat dirasai apabila seorang suami, bapa, isteri, ibu dan anak-anak hidup dalam suasana kehidupan beragama yang dapat diterjemahkan bersama seperti solat berjamaah, membaca Al-Quran, zikir, mengadakan majlis ilmu, menghidupkan solat malam, berdoa bersama dan sebagainya. Yakinlah Allah SWT akan menurunkan rahmat-Nya dalam keluarga seperti ini yang akan menjamin sebuah kehidupan yang bahagia dan tenang. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya ialah Dia menciptakan bagi kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan hidup mesra dengannya. Dijadikan di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Keempat, bijak dalam pengurusan kewangan keluarga. Bagi memastikan matlamat kebahagiaan keluarga dapat dirasai dan berkekalan, antara perkara lain yang perlu kita berikan perhatian juga ialah menerapkan hal ehwal pengurusan kewangan keluarga yang baik, seperti mengawal perbelanjaan yang perlu. Anak-anak dididik agar berhemah ketika berbelanja dan bersedekah serta mengamalkan sikap berjimat cermat dan membuat simpanan untuk kegunaan pada masa hadapan. Semua perkara ini perlu difahami oleh setiap ahli keluarga demi membina dan membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmoni bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat kelak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah kita sama-sama kita ambil pengajaran dan penghayatan daripada khutbah yang telah disampaikan. Antaranya, pertama, keluarga adalah merupakan suatu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang berat kepada kita. Kedua, kita hendaklah memastikan setiap ahli keluarga dididik dengan pendidikan agama dan akhlak untuk kecemerlangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketiga, membina keluarga yang bahagia bukan sekadar kebahagiaan hidup di dunia semata-mata, tapi demi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
kullu imri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman yang diturun oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia, seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Surah At-Tur ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan kendiri, menjaga kebersihan diri dan sekitar. Jagalah penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengelak penularan. Elakkan kawasan yang sesak, sempit dan sembang secara dekat, terutama sekali jika mempunyai apa-apa gejala yang boleh dikaitkan dengan COVID-19. Patuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi elakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan di masjid dan surau, dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi seperti biasa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi biqayatikas samadaniyah. Jalalatal Malikan Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj
ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانgur Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ru'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, Kau binalah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Istau sufufakum, lurus dan rapatkan saf, luruskan saf-saf di hadapan dahulu. Pastikan tumit-tumit tuan-tuan lurus antara satu sama lain, kerana lurus itu salah satu kesempurnaan dalam solat. Masih ada ruang-ruang dan pergerakan, sila bergerak segera ke hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fardhu jumu'ati wa rak'ataini imaman.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها الشرف. السلام عليك. السلام يا شهر يا شهر الله صل على آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا صابرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله.
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.